من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم اتف علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah pagi ni kita sambung sampai isim fa'il zahir untuk jamak muzakkar salim. Betul kan? Betul. Okey, hari ni kita sambung terus ya. Kita sambung terus bagaimana kita nak kenal isim fa'il zahir dalam bentuk jamak muzakkar salim. Okey, kita sambung saja. Minggu lepas kita buat dengan kalimah zahaba, betul? Betul kan? Kita sambung saja. Jadi insya-Allah kita ambil fa'il, sekarang kita buat jumlah fi'liyah ya. Jumlah apa? Suami saya potong cili. Kita buat kat fi'il madhi jumlah fi'liyah ya. Bila kita mula dengan fi'il kita namakan jumlah fi'liyah. Okey, bila jumlah fi'liyah kalimah tu mesti bermula dengan fi'il. Okey, sekarang tengok kalimah fi'ilnya kita ambil macam minggu lepas zahaba kan? Zahaba, bismillahirrahmanirrahim. Zahaba. Ini fi'il madhi maklum. Ya, ini fi'il madhi maklum. Yang saya nak maklumkan ialah isim fa'il zahir. Siapa isim fa'il zahir dia dalam bentuk jamak muzakkar salim. Zahaba al muslimuna limuna. Okey, sekarang ni marfu' ya. Al-muslimuna ni i'rabnya sebagai isim fa'il zahir. Ya. Al-muslimuna adalah isim fa'il zahir. Kenapa kita kata al-muslimuna ini isim fa'il zahir? Kerana ada tanda marfu'. Okey, mana tanda marfu' pada kalimah al-muslimuna ini? Tanda marfu'nya dengan waw. Ya, tanda marfu' dengan huruf waw. Nampak ni saya tanda bulatkan dengan waw ni ya. Ini saja tanda marfu'nya waw ni. Kenapa dia marfu' dengan waw? Jawapannya kerana ia adalah dalam bentuk jamak. Jamak apa ni? Ya, jamak jam'ul muzakkar salim. Jamak al-muzakkar as-salim. Ya, apa maksud jamak muzakkar salim? Ya, artinya ini mati. Ya, jam'ul muzakkar salim iaitu bilangan 3 ke atas. Bilangan berapa? 3 ke atas. Jadi apa maksud zahaba? Telah pergi. Telah pergi ini ialah fi'il madhi ma'lum. Ya, fi'il
madin ma'lum. Ya, apa maksud fi'il madhi ma'lum? Salah. Madhi ma'lum. Tengok elok ya. Ma'lum. Apa maksud fi'il madhi ma'lum? Ya, kalau tak faham, buka suara bagi tahu ya. Fi'il madhi ma'lum artinya kata kerja yang telah berlaku dan diketahui dengan jelas pelaku yang telah melakukan perbuatan itu. Jadi siapa dia pelakunya yang jelas dimaklumkan di sini. Maklum artinya diketahui. Ma makna maklum? Diketahui, diumumkan, dibagi tahu. Jadi yang dibagi tahu pelakunya ialah al-muslimuna. Apa maksud al-muslimuna? Orang-orang muslim atau orang-orang Islam. Ya, jadi orang-orang Islam ini sebagai isim fa'il zahir. Ya, sekali lagi al-muslimuna. Kalimah al-muslimuna ini i'rabnya sebagai isim fa'il zahir. Ya, apa dia? Isim. Nanti saya tanya. Isim fa'il zahir. Apa maksud isim fa'il zahir? Ya, isim fa'il zahir mesti menzahirkan tanda marfu'. Ya, isim fa'il zahir mesti menzahirkan tanda marfu'. Okey, sekarang dia marfu' dengan apa? Dia marfu' dengan huruf waw. Marfu' bil waw. Ya, tanda marfu'nya dengan apa? Tanda marfu'nya dengan waw. Kenapa tanda marfu' dengan waw? Jawapannya ialah jamak muzakkar salim. Apa maksud jamak muzakkar salim? Bilangan pelakunya mestilah 3 orang ke atas. Jadi macam mana kita nak terjemahkan? Zahaba simuna berarti kita ambil isim fa'il dulu. Ya, kita ambil dia punya fa'il dulu ya. Kita ambil dia punya fa'il dulu. Mana dia fa'il? Ialah al-muslimuna. Apa maksud al-muslimuna? Orang-orang Islam telah pergi. Ya, jadi sekali lagi al-muslimuna dia punya mauqi' ialah sebagai isim fa'il zahir. Okey, mana tanda marfu'nya? Pada huruf waw. Pada huruf waw. Kenapa marfu' dengan waw? Kerana jamak muzakkar salim. Apa maksud zahabal muslimuna? Bila kita nak terjemahkan, cari fa'ilnya dulu. Mana fa'ilnya? Orang-orang Islam. Baru pergi perbuatan. Jadi, orang-orang Islam telah pergi. Ya, ayat ini tergantung. Jadi, buatlah sambungannya. Ya, zahabal muslimuna ilal masjidi. Ya, zahabal muslimuna al masjidi. Okey, sekarang saya buatkan ayat yang penuh. Zahaba. Ini fi'il madhi ma'lul. Al-muslimuna. Di pada atas. Al-muslimuna. Ya, orang-orang Islam. Mana tanda orang-orang ni pada waw ni. Ya, ila al-masjidi. Ya, ini mesti baris bawah. Jadi majrur. Ya, al-masjidi. Okey. Apa maksud zahabal muslimuna ilal masjidi? Orang-orang Islam telah pergi ke masjid itu. Atau ke masjid ini. Ya, ini adalah ayat yang lengkap. Ya, ayat yang sempurna yang kita sebut jumlah mufidah. Okey, jumlah mufidah. Apa maksud jumlah mufidah? Iaitu ada fi'il, ada fa'il. Mana fi'ilnya? Zahaba. Okey, saya i'rabkan sekarang. Ya, zahaba adalah fi'il. Fi'il madhi ma'lum. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah al-muslimuna.
Ini adalah fa'il isim zahir. Ya, ila ini kita belum belajar tapi yang dah belajar saya i'rab ila ialah harfu jar. Ya, harfu jar. Lepas harfu jar mesti isim. Ini kita sebut majrur. Ya, majrur. Ini kita i'rab secara sempurna. Okey, sekali lagi saya ulang. Zahabal muslimuna ilal masjidi. Kalau kita baca sempurna, zahabal muslimuna ilal masjid. Ya, orang-orang Islam telah pergi ke masjid. Okey. Setakat ni boleh ikut tak apa yang kita pelajari pada pagi ini dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Okey, saya buka pertanyaan jika ada di antara pelajar-pelajar pada pagi ini yang tidak dapat mengikuti apa yang kita pelajari pada pagi ini dengan jelas. Ya, cuba tengok apa yang kita belajar pagi ini. Boleh ikut ke tidak? Boleh, boleh. Boleh. Yang lain? Boleh, Ustazah. Ya Allah. Saya nak semua sekali sebab saya tak nak ada yang dapat, dia tak. Ya, walaupun kita belajar sikit tapi biar semua faham. Ya. Untuk mengetahui itu dia mesti ada tanda ni Zah. Tanda yang apa ni sukun ni. Ya, ni al-muslimuna ni tanda marfu'nya dengan waw. Tanda marfu' dengan apa? Waw. Kenapa marfu' dengan waw? Kerana jamak muzakkar salim. Okey, saya bagi peluang semua. Mana yang tak jelas boleh tanya. Ya, siapa saja tak jelas boleh tanya. Jamak muzakkar salim. Ya, jadi tanda marfu jamak muzakkar salim dia ialah dengan tanda waw. Okey, ada lagi nak tanya? Yang lain? Tanya sampai betul-betul jelas supaya lain kali dah faham. Saya tukar marfu untuk bilangan mufrad dengan apa? Marfu untuk isim mufrad dengan apa? Kata faham. Marfu untuk isim fa'il zahir, isim mufrad dengan tanda apa? Wow. Isim mufrad ini jamak muzakkar salim. Marfu bidhamma. Bidhamma. Alhamdulillah, barakallah, pandai Alimah. Okey, marfu untuk isim musanna dengan apa? Alif. Okey, marfu untuk jamak muzakkar salim dengan apa? Wow. Alhamdulillah. Kita dah belajar muannas ke belum? Dah. Dah. Okey, kalau isim muannas dengan apa? Mana dengan ta? Dengan Ta. ta itu tanda muannas. Marfu dia dengan apa? Bukan. Okey, marfu untuk isim muannas untuk bilangan mufrad dengan tanda apa? Dengan apa? Ta. Dengan ta. Ta marbutah tu untuk tanda muannas. Okey, maknanya muannas lah tu. Saya ulang balik. Ya. Okey, saya ulang balik sebab saya nampak tak jelas tu. Ya. Ta muannas. Ya, supaya jelas. Nanti jangan bila muannas tak pandai. Bila muzakkar pandai tak boleh. Dia kena dua-dua jelas. Saja. Okey, sekarang saya tulis untuk muannas ya. Tengok. Mesti ada beza. Okey. Siapa nak cuba buat kalimah jadikan muannas? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jadikan muannas? Untuk muannas. Cuba Halimah. Jadikan muannas. Boleh tak? Tak dapat. Jadikan muannas. Okey, tak dapat tak apa. Zahabat. Kena tukar dengan tanda perempuan, mesti ada tanda perempuan. Apa dia tanda perempuannya? Ta'at-ta'nis. Ya, ta'at-ta'nis. Okey, sekarang kita tukar. Sahabat Fatimatun. Zahabat. Okey. Tanda dia mesti apa ni? Zahabat. Apa yang kita tambah sekarang? Ya, ta'at-ta'nis. Okey. Sini mesti jadi perempuan. Okey, sekarang kita guna kalimah. Ya.
muslimatun. Jadi kita guna di sini mesti guna al-muslimatu ataupun zahabat Muslimatun. Boleh tak jadi sebengit ni kan? Muslimatu. Okey, mana tanda muannas? Alif. Muslimatu. Ini boleh tanwin ke tak boleh? Tak boleh. Sebab ada alif. Kalau tak ada alif lam di sini jadi muslimatun. Di sini jadi muslimatun. Sekarang yang pergi ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, sekarang zahabat al-muslimatu. Seorang muslimah telah pergi. Pergi mana? Tukar tak? Orang perempuan tak lagi masjid sekarang kan? Tukar pergi mana? Kelas. Tukar pergi kelas. Kelas saja. Okey, ilal fasli. Ilal al-fasli. Sekarang tengok, ini tanda marfu' dengan apa? Dhammah. Dhammah. Berapa ramai ni? Seorang. Isim Ya, mufrad. isim mufrad, betul. Ya, jadi marfu' dengan tanda isim mufrad. Okey, marfu' untuk isim mufrad, ta marbuta untuk muannas. Muannas. Jangan kalau saya tanya mana tanda marfu' dengan ta marbuta. Salah. Tanda marfu' dengan dhammah, tanda muannas dengan ta marbutah. Jelas? Tanda marfu' dengan dhammah, tanda muannas dengan ta marbutah. Sahabat al-muslimatu ilal fasli. Nampak? Ini ada tanda muannas ni, ta marbu, ta maftuhah. Ini tanda muannas ta marbutah. Kenapa ini ta marbutah? Sebab ini isim. Kenapa ini ta maftuhah? Sebab dia fi'il. Jelas. Okey, seorang muslimah telah pergi ke kelas. Okey, sekarang cuba buat dua orang. Sofyan, Tuan Haji Sofyan, cuba buat dua orang. Dua orang Dua orang. Zahabat al-muslimatani. Bagus. Okey, bagusnya. Zahabat. Zahabat. Kenapa awak Tuan Haji kata al-muslimatani? Musanna. Sebab dia isim musanna. Al-muslimatani. Okey, mana tanda marfu'? Alif nun. Alif nun. Okey, saya dah pandai, saya tak nak sebut alif nun. Sebut saja alif. Ya, sebut saja alif. Ya. Jadi sekarang ni berapa orang dah perempuan ni? Dua orang. Dua orang. Apa tanda marfu'-nya? Tanda marfu' alif. Alif. Ya, okey, samalah ilal fasli ya. Kalau nak sempurnakan ayat ilal fasli. Yang ni sama. Tak payah kacau-kacau. Yang ni tak payah pusing dia. Yang ta tu sambung til. Okey, sekarang tengok. Zahabat ini tanda fi'il dia dengan ta at-ta'nis. Ni ta at-ta'nis untuk tanda dia punya pelakunya ialah hiya. Ya, tapi di sini untuk musanna. Inilah kehebatan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dia tak perlu sama antara fi'il dengan fa'il. Kelihatan sini seorang, di sini berdua, tak masalah. Itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya, dalam bentuk jumlah fi'liyah walaupun fi'ilnya seorang, fa'ilnya dua orang tak masalah, dia betul. Ya, jangan kata salah, betul. Ya. Jadi sahabat ini tanda muannasnya pada ta at-ta'nis. Al-muslimatani ta at-ta'nis dia pada ta, tanda marfu' dia dengan alif. Kenapa marfu' dengan alif? Sebab bilangan dia dua orang. Berapa orang bilangan dia? Dua orang. Dua orang lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Mana tanda perempuan?
Tak mabuk. Mana tanda perempuan? Alif, alif. Ta Alif. alif. Ta alif. Bukan. Tanda perempuan ta ni. Nampak ta ni? Nampak ta tak ni? Nampak. Saya tunjuk ni. Tak nampak tak lama lagi. Covid ni. Allahu Akbar. Barakallahu. Ta ni tanda mu'annas. Tanda marfu'nya dengan alif. Kenapa marfu' dengan alif? Sebab untuk bilangan musanna. Okey? Ya. Jadi bilangan sekarang dah jadi 2 orang. Muslimah telah pergi. Mana telah pergi? Zahabat. Ya, zahabat ini memberi maksud telah pergi. Ini ialah fi'il madhi maklum. Telah dimaklumkan. Ya, 2 orang muslimah telah pergi. Gimana ni perempuan yang baik-baik? Ya, ke kelas. Ilal fasli, ke kelas. Okey, marfu' bi dhamma untuk isim mufrad, marfu' bil alif untuk isim musanna. Okey, sekarang kita buat jamak muannas salim. Cuba buat seorang. Siapa nak buat? Dah lupa. Cuba seorang buat. Zahabat al-muslimuna. Zahabat. Al-muslimuna. Itu al-muslimuna dia jadi pohon data. Muslimatun. Muslimatun. Okey. Kalau kita tak letak alif lam, muslimatun. Kalau kita letak alif lam, muslimatu. Bagus, pandai. Alhamdulillah. Ya. Okey, zahabat. Ini adalah titiknya jauh 10 batu. Nak saya letak titik dekat-dekat. Zahabat. Zahabat. Okey, siapa sebut tadi tangan di Sofyan ya? Al-muslimatu. Kenapa ni tak tanwin? Alif lam. Alif lam. Ini ma'rifah. Zahabat al-muslimatu, di sini tak payah kacau, sama seperti tadi. Ya, sama. Ilal fasli. Okey, sekarang cuba tengok zahabat al-muslimatu ilal fasli. Dia punya tanda marfu' dengan dhammah. Marfu' dengan apa? Dhammah. Kenapa marfu' balik dengan dhammah? Jawapannya jamak mu'annas salim. Apa maksud jamak mu'annas salim? Ialah untuk bilangan yang ramai tapi bagi perempuan. Ya. Jadi tanda marfu'nya ialah dengan dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab jamak mu'annas salim. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Tanda marfu'nya sekarang dah berubah dengan jamak mu'annas salim. Kenapa nak marfu' dengan jamak mu'annas salim dengan tanda dhammah? Kerana bilangannya ramai. Okey, sekarang tengok. Tengok betul-betul pada huruf ta. Pada huruf ta ini saya letakkan baris depan. Ya. Tapi beza. Tengok sekarang, cuba tengok. Sini pun baris depan, dekat sini pun baris depan. Okey, sekarang apa perbezaan antara isim mufrad dengan jamak muannas salim yang kedua-duanya marfu' bi dhammah. Ya, bezanya di sini dengan ta marbutah. Tolong catat dekat buku, dekat nota. Di sini ta marbutah. Ini tanda isim mufrad. Ya, tanda isim mufrad dia dengan ta marbutah. Ya, tanda marfu'nya sama dengan dhammah. Manakala jamak muannas salim ya sama juga dengan marfu' bi dhammah. Tetapi berbeza. Ta-nya ialah ta at-ta'nis, bukan ta marbutah. Nampak ke tak nampak? Nampak.
Nampak. Okey. Sekarang Tuan Haji, Hasmira, jelas ke tidak ni? Boleh insyaAllah. Betul nampak jelas apa beza yang pertama dengan yang ketiga ni? Nampak tak? Nampak. Nampak. Yang ni juga. Oh my darling. Thank you very much my darling. Okey, yang ni marfu dengan dhammah. Tapi di sini ta marbutah. Kenapa ta marbutah? Sebab isim mufrad. Di sini juga marfu bi dhammah. Tetapi bezanya di sini ta at-ta'nis. Kenapa di sini ta at-ta'nis? Sebab jamak muannas salim. Okey. Jelas? Jelas ke tak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Maknanya keseluruhan tanda marfu untuk muzakkar dan muannas bagi isim fa'il zahir telah diketahui dengan jelas. Okey, tolong bagi tahu saya ada berapa tanda marfu bagi isim fa'il zahir. Saya padam semua balik nanti. Saya nak tanya, ada berapa tanda marfu untuk isim fa'il zahir? Dua. Apa dia dua tu? Saya padam balik. Saya padam ya? Saya padam ya? Boleh ya? Okey, dah padam. Okey, untuk pertama, isim mufrad marfu dengan apa? Untuk muzakkar? Dhammah. Okey, untuk muannas marfu dengan apa? Ta. Sama dua-dua lelaki dan perempuan, muzakkar dan muannas, kedua-dua isim mufradnya dengan marfu. Ya, bezanya perempuan ada tanda ta marbutah di hujung kalimah. Okey, untuk isim musanna marfu dengan apa? Muzakkar dengan Muannas. Alif. Dengan alif. Jadi kita sebut dalam bahasa Arab lughatul Arabiyah naqulu marfu bil alif. Naqulu marfu bil hadis. Kita sebut marfu dengan alif. Limaza marfu bil alif? Kenapa? Alif. Limaza marfu bil alif? Kenapa marfu dengan alif? Sana. Jawab dengan bahasa Arab. Salim. Sebab dia isim musanna. Kerana ismul musanna. Bilangan dua. Okey. Yang terakhir marfu dengan apa? Untuk isim musanna. Dengan Marfu dengan apa? Cepat-cepat. Tahnik. ta ta'nis. Tak taknis. Apa yang tak taknis tu? Untuk yang ketiga, marfu dengan apa? Dengan tanda dhammah. Tanda dhammah. Majrur bi dhammah. Alah, untuk jamak muzakkar salim marfu dengan apa? Dengan ta maftuhah. Tahnik. Dengan waw. Jamak Wow. salim. Keliru lagi ni. Dengan waw. Kena tulis balik ni. Dengan wow betul. Lupalah wow tu. Ini muzakkar ke muannas Muzakkar. Dia apa-apa pun muzakkar dulu. Oh, muzakkar dengan muannas dia. Macam mana saya nak berubah? Kalau yang ni tak lepas, saya jenis kalau mengajar biar yang ini jelas baru saya nak ubah. Kalau saya ubah tajuk lain, yang ini tak berapa nak jelas. Okey, nampak ni. Tengok baik-baik. Tengok yang saya tulis ni, salin balik. Salin balik. Biar 100 kali salin, berkat dua dalam hati tu. Dalam iman. Bukan dalam hati, dalam iman. Pen pula.
Okey, tengok betul-betul ni. Untuk isim mufrad marfu dengan apa? Dhammah. Untuk muzakkar. Untuk muannas pun sama, marfu dengan dhammah. Okey, ini isim apa kita panggil ni? Isim mufrad. Isim mufrad. Jadi marfu dengan dhammah. Marfu dengan apa? Bil dhammah. Dhammah. Marfu bil dhammah. Naam, sahih. Marfu bi dhammah untuk isim mufrad. Isim Okey. mufrad. Ini marfu dengan apa? Marfu bil alif. Marfu bil alif. Untuk isim Musanna. Untuk isim musanna. marfu bil alif. Ni dia, alif. Ni pun sama, alif. Jadi marfu dengan alif. Nampak tak tu? Alif. Ini pun alif, ini pun alif. Kemudian ni ada ta. Ta ni untuk tanda muannas. Okey, jadi marfu bil alif untuk isim musanna. Okey, ini muslimuna. Marfu dengan apa? Marfu dengan biwaw. Kenapa marfu dengan waw? Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey, ini muslimatun. Ni marfu dengan apa? Ni marfu bi dhammah. Nampak ni? Ini untuk apa marfu balik dengan dhammah? Ni jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Ya, jadi jamak muannas salim marfu dengan dhammah. Jadi untuk muannas ya ada dua marfu bi dhammah. Yang pertama untuk isim mufrad. Yang kedua untuk jamak muannas salim. Tapi ada beza tak? Ada. Ada. Apa bezanya Tuan Haji? Beza dia ni ta mastuha, sana ta mabruta. Sahih. Untuk jamak muannas salim dia dengan ta at-ta'nis, ya. Untuk isim mufrad dengan ta marbu'ah. Okey. Hal fahimtum al-an? Adakah dapat ikut? Bukan na'am, jawab. Fahim. Tuan Haji, fahim tu. Fahim tu. Saya telah faham. Alhamdulillah. Fahim tu al-an. Ya. Syukur pada Allah saya telah faham sekarang. Okey, kalau dah faham sekarang, kita tukar semula. Kita balik. Jadi kita dah dapat semua. Ya. Okey, saya tanya balik. Fa'il terbagi kepada berapa? Fa'il terbagi kepada berapa? Dua. Yang pertama? Musanna. Muzakkar. La. Fa'il terbagi kepada berapa? Dua lah salah. Ya, dua. Yang pertama fa'il isim dhamir. Yang kedua fa'il isim zahir. Jangan lagi tak dapat. Saya dah ulang sejuta kali dah. Yang pertama fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir terbagi kepada berapa? Fa'il isim dhamir terbagi kepada berapa? Kepada 14. Bagus, alhamdulillah. Seorang aja ke lelaki yang ikut kelas ni? Seorang aja ke? Fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir ada berapa? 14. Ya, ini 14 tulisan Arab. Yang kedua fa'il apa kita sebut? Zahir. Fa'il isim zahir. Itu boleh jawab. Ya. Okey, fa'il isim dhamir, isim zahir. Macam mana kita nak kenal? Ada berapa? Isim zahir ada. Ada berapa? Ada 14 juga. Hai, banyaknya. Dua. Ada berapa? Dua je. Nak sengaja bagus, kejap aku dah jawab dulu. Dua. Fa'il tadi kita kenal fa'il isim zahir ada berapa? Dua je. Ya Rahman, Ya Rahim. Nastaghfirullah. 6.
6 banyak 6 pula. Memang ada 6 tadi tapi dia tak tanda dia punya fa'il isim zahir bukan 6 tadi. Ada Ada berapa? 3. 3. Akbar. Oh, tiga. Allah Akbar. Ada 3 Tuan Haji. Alif lam tanwin. Okey, pertama dam. Alif Dhamma lam. kan. Pertama tadi dhamma. Yang Dhammah. kedua Alif lam. alif lam pula. Yang kedua alif. Alif. Yang ketiga waw. Wow. Waw. Yang keempat tak ada yang keempat. Tak ada, 3 je. Jadi 3 sahaja. Ya. Cuma ada 3 saja. Tulis cepat-cepat ni. Ya. Tulis cepat-cepat. Saya tak nak ulang lagi dan lain kali bila saya masuk Quran tadabbur Quran tak faham. Dhammah. Saya masuk Quran saya nangis. Sebab saya nangis kenapa? Saya ngajar dengan penuh keikhlasan kerana Allah tapi ialah yang memberi kefahaman tu Allah bukan saya kan. Okey sekali lagi. Fa'il isim dhamir ada 14. Ya, ada 14. Fa'il isim zahir ada 3. Ya, untuk isim mufrad dengan dhamma. Untuk isim musanna dengan alif. Untuk isim muzakkar, untuk jamak muzakkar salim dengan waw. Dhammah ni ada 2. Ya, iaitu isim mufrad muannas dan jamak muannasa salim. Jelas? Jelas insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Kalau saya suruh cari dalam Al-Quran boleh dapat? Insya-Allah. InsyaAllah. Barakallah. Ya. Okey, sekarang saya dah dapat ni, saya dah tulis semua ni. Okey, semua jelas tak ni? Insya-Allah jelas. Semua. Ada berapa orang sekarang yang ikut ni? Jelas. 9. Okey, adakah kesemuanya ke-9 ni dapat dengan jelas apa yang kita pelajari bersama dengan rahmat Allah? Insya-Allah. InsyaAllah jelas. Jelas. Okey. Al-Quran boleh cari? Buka Al-Quran boleh cari? Boleh insya-Allah. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Okey, saya bagi ujian sekarang. Ya. Sekarang saya bagi ujian. Allah terbasilap dan kejap. Macam tu malah pandai. Okey, bariskan ni mana fi'il, mana fa'il. Boleh baca ke tak boleh? Apa macam mana? Nak baca mana? Khalaqallah. Okey. Khalaqallah. Allah ni bagi mana ni? Ha ni bagi mana? Domah depan. Kenapa ha ni bagi domah? Sebab dia fa'il zahir. Fa'il isim. Isim zahir. Okey. Allah ni untuk mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. 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 Jadi Allah ni disebut isim apa? Isim fa'il zahir. Isim fa'il zahir. Mana dia punya fi'il? PL dia. PL dia. Tu. Ha tu. Khalaqa ini disebut fi'il madhi ma'lum. Fi'il madhi apa? Fi'il maklum. Maklum. Apa yang dimaklumkan ni? Dia punya pelaku dia ialah seorang. Isim mufrad. Pelakunya ialah Allah yang Allah. besar. Ma mana khalaqallah? Ciptaan Allah. Bukan ciptaan. Kalau ciptaan Tuan Haji, kalau Tuan Haji kata ciptaan tu jadi masdar. Ya, sedangkan fi'il. Ya, jadi Allah telah menciptakan. Khalaqallahu samawati wal ardh. Jumpa tak ayat tu dalam Quran?
Ada. Ada Kan? banyak. Ada Ah, banyak. Ya, ada banyak. Betul Tuan Haji, ada banyak. Jadi khalaqa memberi maksud telah menciptakan. Mana khalaqa telah menciptakan. Siapa penciptanya? Allah. Jadi Allah telah menciptakan. Jadi khalaqallah adalah dua kalimah dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah? Iaitu ayat yang bermula dengan kata kerja. Sekali lagi saya ulang. Khalaqallah disebut jumlah fi'liyah. Disebut apa? Jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah? Ayat yang dimula dengan kata kerja. Mana jumlah tun? Mana jumlah tun? Ha? Jumlah fi'liyah. Satu ayat. Jumlah ayat. Jumlah Jumlah apa? ayat PL. Ayat. Ya, jumlah artinya ayat. Yang dimulai dengan PL. Ya. Ya, kalau kita sebut jumlah, ni jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jadi ayat yang bermula. Ya, ayat yang bermula dengan apa tu? Dengan PL, perbuatan. Perbuatan. Jadi ayat yang bermula dengan perbuatan disebut dalam bahasa Arab jumlah fi'latun. Ya. Fi'liyah. Jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Okey, sekali lagi. Jumlah fi'liyah. Okey, tengok. Ya, tak apa, saya ajar satu-satu. Hari ni untuk talaqi musyafah tak ada ya. Saya tu. Mana jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah berarti ayat yang bermula dengan kata kerja. Fi'liyah diambil dari perkataan fi'lun. Fi'lun artinya kata kerja. Okey, boleh? Jumlah artinya ayat, fi'liyah kata kerja. Nak tanya apa? Kalau zahaba tu dia bersambung wasal til. Yang ni qal. Apa beza dia Ustazah? Kalau bertemu dengan tanwin, jumpa tanwin, jumpa alif hamzah wasal. Kita tukarkan baris satu dan letakkan jadikan. Ini tak boleh jadi til sebab ini fi'il. Kalau yang kita tukar tu isim. Isim jumpa alif hamzah wasal. Ya. Contoh saya nak bagi kalimah isim. Ya. Contoh okey. Contoh kalimah zahratun. Zahratun bunga. Tapi saya tak naklah kacaukan di sini. Jadi nanti orang jadi keliru. Yang boleh tu kalimah isim. Kalimah isim kan ada tanda tanwin. Jadi bila tanwin bertemu dengan alif hamzah wasal, jadi campur aduk ni. Ya, contoh kita nak kata bunga cantik. Ya, bunga yang cantik. Bunga yang cantik. Kita kata zahratul jamilati. Ya. Zahratun tu tukar jadi zahratil. Ya, sebab dia bertemu dengan alif hamzah wasal. Ya, alif hamzah wasal. Ya, Tuan Haji. Jadi kalau kalimah fi'il tak boleh ada tanwin. Ya, tak boleh ada tanwin. Yang ada tanwin itu kalimah isim. Ya. Okey, boleh? Jelas? Boleh. Okey. Jadi khalaqa adalah fi'il madhi, Allah adalah fa'il. Okey. Jelas tak kat sini semua? Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau saya keluarkan kalimah Allah, sekarang saya keluarkan kalimah Allah. Okey, sekarang saya keluarkan kalimah Allah khalaqa. Ada tak dia punya fa'il di sini? Wah. Alhamdulillah. Ada. Ya, tetap ada. Dia fa'ilnya ialah huwa. Huwa tu disebut fa'il isim domain. Alhamdulillah. Okey, dah sangat jelas. Saya tukar kepada, kalau kita dah belajar fi'il ma'lum, fi'il madhi ma'lum, hari ini kita tukar fi'il madhi majhul. Ya, fi'il madhi apa? Majrul.
Okey. Majhul bi kasrah. Ya, okey sekarang. Okey, sekarang dah habis fi'il madhi maklum ya. Dah habis fi'il madhi maklum dalam bentuk domir dan dah masuk kepada fi'il madhi maklum dalam bentuk isim zahir. Kedua dah habis. Okey, sebelum saya terlupa, takut saya terlupa, saya nak semua yang ikut kelas ni tolong cari dalam Al-Quran dalam bentuk isim fa'il, fi'il, kemudian cari isim fa'il dalam bentuk zahir ya, dan cari fi'il dan fa'il dalam bentuk isim domir. Boleh ke tak boleh? Boleh. Semua boleh? Boleh, insya-Allah. Seorang saya nak 3. Ya, 3. Campur-campur pun tak apa. Ya, faham tak apa yang saya cakap sekarang ni? Tuan Haji. Tuan Haji. Jumlah fi'liyah lah. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Nah, tu dah tapi tak dengar. Masya-Allah. 3 semua 6 lah. Ya, tak, kalau tu terpulang. Saya kata 3, nak buat 3 pun boleh, nak buat sekadar 3 campur-campur pun boleh. Ya. Okey. Janji dengan saya buat betul-betul. Ada tak yang tak faham apa saya suruh tadi? Satu lagi apa Ustazah? Domir, jumlah fi'liyah, lagi satu? Saya nak cari ayat dalam Al-Quran dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kemudian cari fa'il isim domir dan fa'il isim zahir. Faham tak? Tunjukkan minggu depan lah. Tunjukkan minggu depan kat sini Yelah, bukan sekarang. Baru suruh cari depan, takkan cari sekarang. Nanti minggu depan. Bukan minggu depan. InsyaAllah kalau Allah izin hari Khamis. Yaumul Khamsi. Ya, Yaumul Khamis. Ya, hari Khamis. InsyaAllah. Okey, boleh? InsyaAllah. Sekarang kita masuk tajuk baru. Tajuk baru fi'il madhi majhul. Fi'lun madhin majhul. Okey? Sekarang kita masuk tajuk baru. Ya, maknanya satu topik dah habis. Satu tajuk dah habis. So sekarang kita masuk fi'lun madhin majhul. Majhul. Ma makna majhul? Tidak diketahui. Tidak diketahui pelakunya. Ya, tidak diketahui pelaku. Dah maklum. Dia panggil ghaib. Apa dia? Ghaib. Majhul artinya bukan ghaib. Majhul artinya tidak diketahui pelaku yang telah melakukan perbuatan itu. Pelakunya ada, tapi tidak diketahui. Ya, dalam Al-Quran banyak kalimah yang majhul. Ya, tapi wajib kita tahu. Contoh Allah sebut dalam Al-Quran ayat 183 Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu fi'il madhi majhul. Telah difardukan. Siapa yang memfardukan kita puasa? Allah. Jadi perlu tak nak tulis lagi kata Allah tu? Tak payah. Sebab memang tahu perintah puasa itu adalah wajib atas perintah Allah. Kepada orang-orang yang beriman. Jadi satu sebab kenapa tidak ditulis fa'ilnya dengan jelas, kerana telah diketahui memang kita orang beriman, sesuatu perintah itu jelas datangnya daripada Allah. Yang kedua, kenapa dalam bentuk majhul? Kerana maslahah. Mana maslahah? Kerana kebaikan. Ya, kerana kebaikan. Ya, contoh ya, seorang baik, contoh imam lah. Seorang imam, orang yang baik, orang yang menjadi khalifatullah fil ard, yang menjadi khalifah, orang yang menyampaikan dakwah di atas muka bumi Allah, orang yang baik, tiba-tiba ya dia dikejar oleh seorang perompak ataupun pencuri, ya, ataupun pembunuh. Ya, jadi pada ketika itu kalau kita ditanya dengan orang
Ya, yang bertanya tu perompak pencuri. Yang niatnya untuk membunuh imam tu, maka kita tahu itu orang jahat, yang nak dijaga ni orang baik. Kalau ditanya, ya, nampak tak orang lelaki tadi berlari seorang sini, dan kebetulan kita kenal dia seorang imam, dan kita tahu yang mengejar tu orang tak elok, tengok muka pun tahu orang jahat. Lalu pada ketika itu kita kata kita tidak tahu, itulah yang disebut majhul, artinya maslahah yang lebih baik. Maslahah artinya untuk kebaikan. Jadi faham tak kenapa ada dalam bentuk majhul? Ya, faham ke tak ni? Kenapa dalam bentuk majhul? Okey. Faham? Apa maksud majhul? Artinya tidak diketahui pelakunya dengan jelas. Okey, sekarang kita belajar sekali lagi fi'lun madin majhul, artinya kata kerja yang telah berlaku tetapi tidak diketahui pelakunya dengan jelas. Okey, dia juga ada wazan yang tersendiri. Okey, sekarang saya letakkan wazan dia. Ya. Jadi kalau fi'il madhi maklum, kita kena cari fi'il dengan fa'il. Kalau majhul, kita juga kena cari fa'ilnya, tapi bukan disebut fa'il, tetapi disebut naibul fa'il. Ya, jadi fi'il madhi majhul mesti disertai dengan naib fa'il. Ya, jadi ada fi'il, ya, fi'il madhi majhul. Dan kawan dia, siapa kawan dia? Kawan dia ialah naibul fa'il. Okey, kawan fi'il madhi majhul apa dia? Naib. Ya, naib apa? Naib fa'il. Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Apa maksud naibul fa'il? Pengganti kepada fa'il. Macam kalau orang nak kahwin, qadi tak ada. Habis kalau qadinya pergi umrah, pergi haji, nak tunggu sampai balik. Terlambat dah nikahnya. Jadi naib qadi. Pengganti kepada qadi. Yang di sini fa'il tak nampak. Tapi yang kita kena cari apa dia? Naib fa'il. Jadi naib fa'il ini berlaku pada ketika fi'il madhi majhul. Okey, sekali lagi. Fi'il madhi majhul, kawan dia ialah naib fa'il. Fa'il, al-fa'il. Okay. Kalau fi'il madhi maklum, kena cari fa'il. Okay, kalau fi'il madhi maklum, kena cari apa? Pengganti. Tak ni. Okay, sekarang kita belajar fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul kena cari naib fa'il. Naib fa'il. Kalau fi'il madhi maklum, kena cari apa? Fa'il. Fa'il. Kalau fi'il madhi maklum, kena cari fa'il. Kalau fi'il madhi majhul, kena cari Naib fa'il. Alhamdulillah. Okey, lepas ni jangan tak faham lagi, ya. Jangan tak faham lagi. Okey, jangan tak faham lagi. Fi'il madhi majhul, semua dah jelas? Kena cari apa? Naib fa'il. Naib fa'il. Kalau fi'il madhi majhul maklum, kena cari fa'il. Okey. Kalau dah pandai, kita pergi kepada dia punya wazan dan tasrif. Kena cari apa? Wazan dan tasrif. Okey. Seronoklah ajar you all pandai. Okey. Ni sambung belajar ni. Okey, sekarang pergi wazan dia. Ya. Apa dia wazan dia? Kalau maklum, wazan dia fa'ala, fa'ila, fa'ula. Untuk majhul, Kak Jah, mute suara Kak Jah. Ada gemar. Muka surat berapa ni? Saya tak tengok buku pun. Muka surat. Saya main kepala je. Muka surat saya tak tahu. Saya pakai kepala saya je.
Okey, okey, okey. Okey. Sekarang tengok betul-betul. Cik sindang buku sebab saya tak pakai buku, saya pakai kepala. Okey, 20 ya, Sir? ya. Bukan 20, 21. 21. Okey, so sekarang tengok dia punya tasrif dan wazan. Kalau fi'il madhi maklum, wazan dia ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ain dia ada baris bawah, ada baris atas, baris depan. Untuk majhul lebih mudah kerana dia cuma ada satu tasrif saja. Ada satu tasrif, maaf. Cuma ada satu wazan saja. Ya, wazan dia cuma ada wazan fu'ila. Okey. Okey, wazannya apa? Fu'ila. Ila, fa'ila. Fu'ila. Ain kasrah, lam fathah. Fu'ila. Ini wazan untuk fi'il madhi majhul tasrif yang pertama. Okey, sekali lagi. Fu'ila adalah bina majhul bagi fi'il madhi. Okey, fu'ila cuma ada satu wazan saja. Jadi sekarang tengok pada lam fathah. Tengok pada unzur. Ya, unzuru pada lam fathah. Nampak baris atas ni? Nampak tak lam ni baris atas? Okey. Empat. Okey. Sama juga. Lam yang baris atas ini domainnya tetap huwa. Domainnya apa? Wah. Tapi huwa ni bukan jadi fa'il. Sekarang dia jadi apa? Naib. Naib fa'il. Naif majhul. Naib fa'il. Limaza naqulu naib fa'il? Limaza naqulu naib fa'il? Kenapa kita kata naib fa'il? Sebab tidak diketahui pelakunya lagi. Sebab fu'ila ini adalah bina majhul. Jadi bila bina majhul, dia tidak ada fa'il. Tapi kita sebut naib fa'il. So siapa naib fa'il bagi kalimah fu'ila? Ialah huwa. Huwa. Okey, macam mana kita nak tarjim dengan kalimah fu'ila ini? Kita tarjimkan dia telah dilakukan. Nak kipas tu kalau sejuk. Kalau sejuk. Ya, fu'ila kita terjemahkan dia telah dikerjakan. Okey, fu'ila kita terjemahkan dia tarjim bil Melayuiyah. Fu'ila dia telah dikerjakan. DI ya. Bila majhul kita guna DI. Kalau dalam tulisan Jawinya letak huruf dal. Ya, fu'ila dia seorang lelaki telah dikerjakan. Nah, ini majhul. Ya, dia seorang lelaki telah dikerjakan. Dah faham jelas? Faham. Mana dia naib fa'ilnya? Lam. Lam pula. Huwa. Huwa tu disebut sebagai apa? Naib fa'il. Naib fa'il. Okey, fu'ila kita nak terjemahkan dalam bahasa Malaysia. Apa dia bahasa Melayu? Dia seorang lelaki telah dikerjakan. Bagus. Siapa tu? Siapa tu? Cik Sufian tu. Betul ke awak telah dikerjakan? Tak dibayar ke? Okey, sekarang kita masuk kepada musanna. Kita masuk kepada musanna. Bila musanna kita tambah apa? Alif. Tambah. Ya, tambah alif. Ya. Okey, sekarang kita tambah alif. Di mana? Lam. Lepas lam. Oh. Okey. Ila. Baca kena panjang. Ya, alif. Fu'ila.
Ya, untuk alif mat kita sebut alif mat, untuk i'rab bahasa Arab alif tasniah ataupun alif musanna. Ya, alif untuk bilangan dua. Ya, okey. Fu'ila berarti berapa orang sekarang? Dua. orang. Alif ni domain apa ni? Musanna. Saya Musanna. tanya alif ni domain apa? Uma. Ya, Wah. Wah. Lam. Uma. Uma. Ini Uma. kena perhatian ni kak. Uma. Apa maksud uma? Berdua. Dua lelaki perempuan. Mereka berdua. Ya, lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Perempuan. Lelaki pun boleh, lelaki dan perempuan pun boleh. Uma tu i'rab sebagai apa? Naib. Sebagai naib fa'il. Al-fa'il. Pandai. Okey, terjemahkan dalam bahasa Malaysia. Fu'ila. Dua orang lelaki telah dikerjakan. Mereka berdua telah dikerjakan. Mereka dua orang lelaki. Kerjakan. Ya. Tak payah sebut lelaki sebab dia boleh je campur perempuan. Sebut Mereka dua orang. berdua telah dikerjakan. Okey, sekali lagi. Fu'ila, mana naib fa'ilnya? Wah. Uma. Uma. Oh, tak lah. Ya. Jadi fu'ila naib fa'ilnya ialah Uma. Uma. Okey. Okey, sekarang kita terjemahkan fu'ila, mereka berdua telah dikerjakan. Okey. Sekarang kita masuk kepada jamak. Jamak tambah apa di ujung? Wow. Fu'ilu. Ya. Fu'ilu. Senang ke susah? Senang. Senang bila campur lah itu susah. Fu'ilu. Okey, waw ni kalau kita belajar tajwid kita sebut waw hakuman. Tapi sekarang ni kita bukan belajar tajwid, tapi boleh dua-dua kan. Fu'ilu, waw ni disebut wawul jama'. Ya, wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Ya, waw apa ni? Wawul jama'ah. Waw ni kita sebut waw. Waw ni waw lah. Huruf waw kena jadi alif waw kan? Wawul jama'ah. Macam mana je kat jama'ah? Jama'ah. J pula. Saya nak tulis tak kerti dengan J. Wawul jama'ah sampai salah je. Wawul jama'ah. Dengan J tak jadi tak kerti tulis sampai. Allah Rabbi. Wawul jama'ah. Jama'ah. Allah tu min jama'ah. Wawul jama'ah. Ya, wawul jama'ah. Tu kan wawul jama'ah. Salah ni. Wawul jama'ah. Macam salah. Jama. Jim. Jimnya hilang. Jim dia hilang. Mana ke tempat eraser. Itulah jangan sebut J tadi. Sebut J saya tak kerti nulis sampai wawul jama'ah. Wawul apa ke situ pula. Ni sahih. Wawul jama'ah. Ya. Jama'ah. Wawul jama'ah. Ma mana wawul jama'ah? Merujuk kepada bilangan 3 ke atas. Ya, bilangan 3 ke atas. Faham tak ni? Kita sebut waw ni waw apa? Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Ya, wawul jama'ah. Ma mana wawul jama'ah? Bilangan 3 ke atas. Ya. Okey, waw ini adalah domir juga.
Domain apa bagi waw ni? Domain jamak salim. Okey. Waw ni yang tidak kelihatan domain bagi Home. home. Apa maksud home? Mereka semua. Mereka semua. Okey, home ni i'rab sebagai apa? Naib fa'il. Fa'il. Okey. Naib fa'il. Okey, ma makna fu'ilu? Mereka semua dikerjakan, telah dikerjakan. Ya, mereka semua telah dikerjakan. Okay. Mereka semua telah dikerjakan. Okey, sekarang saya ulang balik. Hari ini kita dah masuk fi'il madhi majhul. Majhul. Ya, kawan dengan fi'il madhi majhul ialah naibul Fa'il. Okey, kawan kepada fi'il madhi maklum ialah Fa'il. fa'il. Okey, sekarang kita dah belajar 3 tasrif. Ya, apa itu tasrif? Merujuk kepada baris. Baris. Okay, wazan yang pertama untuk fi'il madhi majhul kita sebut fu'ila. So, awalan dhammah, kasrah, fathah. Dhammah, kasrah, fathah. Okey, dengar baik-baik. Dhammah, kasrah, fathah. Okey. Jadi kita sebut naqulu fu'ila. Fu'ila kalimah fi'il madhi majhul. Okay. Al-akhir fathah. Fathah bermakna dhamir mustatir li huwa. Untuk huwa. Okey. Mana huwa? Dia seorang lelaki. Jadi huwa i'rab sebagai naib fa'il. Ya, naib fa'il. Jadi kita sebut huwa dia seorang lelaki telah dikerjakan. Mesti letak kalimah di dikerjakan. Ya, dia disebut kata kerja pasif ke aktif? In English we call it passive. Passive. Aktif untuk maklum. Ya, majhul we call it passive. Okey, boleh? Okey, sekarang lepas fu'ila zaid bil alif. Kita tambah dengan alif. Alif adalah domir untuk huma. Huma mereka berdua. So huma i'rabnya sebagai naib fa'il. So kita terjemahkan dengan fu'ila mereka berdua telah dikerjakan. Okay. So asalis yang ketiga naqulu fu'ilu. Ya, okay. Zaid bil waw. Waw adalah wawul jama'ah. Ma makna wawul jama'ah? Untuk adadun untuk merujukkan bilangan yang ramai. Okey, waw adalah domir bagi hum. Ya, waw adalah domir bagi hum. So kita tarjim macam mana? Ya, kita tarjimkan dengan mereka semua telah dikerjakan. Hal fahimtum al-an? Fahim. Fahim. Kalau seorang kita sebut fahim tu, kalau ramai kita sebut fahimna. Kalau dua orang kita sebut fahim tuma. Ya, kalau ramai kita sebut fahim tum. Okey? Kalau kami yang faham fahimna. Kalau kamu semua faham kita sebut fahim tum. Jadi fahim tum kamu semua telah faham dan takil kita berubah kepada lil muannas. Kita berubah kepada perempuan. Okey? Saya tukar kepada muannas. Okey, bila perempuan mesti ada tanda perempuan. Okey.
perempuan kita letak dengan di hujungnya tambahkan dengan ta at-ta'nis. Okey? Ilat. Ah, Ni. apa dia? Fu'ilat boleh lah. Ingatkan apa nak cakap, berhenti saya nulis. Teka itu boleh kot. Jangan main teka-teka. Ilmu tak boleh teka-teka. Ilmu mesti Pasti. Fu'ilat. Fu'ilat. Hakul yaqin. Okey. Fu'ilat. Kita ni sebut dengan hamas. Yang nipis. Fu'ilat. Fu'ilat. Okey. Naqulu fu'ilat. Kita sebut fu'ilat. Okey. Mana tanda mu'annas? Tak. Tak. Tak at-ta'nis. Okey, tak at-ta'nis ini untuk domer apa? Domer Iya. Ini sebagai Ya. apa? naib fa'il. Naib fa'il. Okey, tak at-ta'nis ini sebagai naib fa'il. Okey, macam mana kita nak terjemahkan fu'ilat ini bil melalui ya? Dia seorang perempuan. Seorang perempuan telah dikerjakan. Ya, dia suara siapa tu? Lain macam ni suara dengar tak? Jarang dengar. Dia seorang perempuan telah dikerjakan. Suara siapa tu? Nama siapa tu? Siapa nama? Man? Man anti? Wati. Dia seorang perempuan telah dikerjakan. Okey, betul. Sahih. Mumtaz jiddan. Ya, Wati betul. Dia seorang perempuan ya ataupun dia seorang wanita telah dikerjakan. Okey, untuk musanna kita tambah apa? Fu'ilat. Untuk dua orang Fu'ilata. tak payah tengok buku, dah pandai. Dia kaedah dia dah ada, ikut saja. Fu'ilata. Ya. Ni kira 3 huruf ke? Ini bukan apa dia? Ni 3 huruf ke 4 huruf ni? Wazan. Okey, kalau nak sebut wazan, kita sebut wazan sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Apa makna wazan sulasi mujarrad? Wazan 3 huruf. Daripada 3 huruf. Okey, wazan sulasi mujarrad, wazan yang dibina daripada 3 huruf. 3 huruf dia kira daripada mana? Tu kalau tengok macam ada 4 je. Okey. Sebenarnya 3. Tani adalah tambahan untuk merujuk kepada mu'annas. Okey. Tadi kan fu'ila. Kan? Kan? Tadi jangan dikira pada huruf tani. Tani memanglah kita kira 1, 2, 3. Wahid isnan salasa arba. Memang nampak 4. Tapi ta di hujung ni adalah untuk dalilul mu'annas, untuk merujuk kepada perempuan. Okey, sama juga dekat sini. Tani adalah untuk mu'annas. Alif ini untuk huma. Okey, hal fahim tak? Adakah awak faham yang bertanya tadi? Yang tanya tadi siapa? Fahim tu. Tak apalah. Fahim tu ke fahimna ke. Ingat, kalau seorang sebut fahim tu. Kalau ke semua sekali, fahimna. Okey? Okey. Dia tetap dibina daripada kalimah fu'ila. Okey, Tuan Haji? Dia dibina daripada kalimah apa? Fu'ila. Okey, ditambah ta dengan alif ni apa dia? Tani untuk mu'annas. Alif untuk huma. Ya. Jadi kita naqulu fu'ilata. Panjang kan? Ya, panjang. Alif ni huruf mad. Disebut alif harfu mad. Ya, alif harfu mad. Jadi alif harfu mad kita panjangkan harkat. Berapa harkat? 2. Harkatain. Berapa harkat? Harkatain. Mana harkatain? 2 harakat. Isna harkat. Sebut saja harkatain. Ya, macam kita rakaatain ini. Betul kan? Betul. Pagi-pagi solat subuh baca doa angkat usalli baca apa? Raka'ataini. Samalah tu. Okey, jadi
fu'ilata kita terjemahkan dengan ya mereka berdua perempuan. Kena sebut perempuan ya. Sebab kedua-dua ini adalah perempuan. Tak boleh ada lelaki sebab dah ada tanda perempuan. Mana tanda perempuan? Pada ta. At-ta'nis. Okey. At-ta'nis. Jumlahnya berapa? Naib fa'ilnya 2 orang. Isnaini. Isnani. Okey, isnani. Sahih. Jadi tanda isnaninya ialah pada alif. Kerana fu'ilata mereka berdua perempuan telah dikerjakan. Okey, jelas? Jelas. Okey, untuk ramai Fu'ilna. Itu sendiri faham. Tengok buku. Tengok buku. Tengok buku. Tak apalah. Fu'ilna, tolong fu'ilna. Hanya fu'il ni saja. Kemudian na ni huruf nun ni yang baris atas ni. Okey, na ni nampak na ni. Na ni adalah domir bagi Kunna. Kunna dah lelaki. Mam ana fu'ilna mereka semua perempuan telah dikerjakan. Mereka semua perempuan telah dikerjakan. Okey, cukuplah dah dapat 6 tu fi'il madhi majhul. Ya, dah dapat fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. So saya berhenti sebab saya kena ngajar yang lain pula. Ya. Okey, tapi jelas ya saya. Hari ni kalau tengok ini sampai dah masuk buku 2 dah. Muka surat 32. Ya. Oh, insya-Allah saya akan soal lebih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Okey.